Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan. Terima kasih kerana sudi lagi mengunjungi channel ini. Kali ini kita akan membahaskan tentang keringnya Sungai Furat. Setiap yang bermula pasti ada penamatnya. Setiap yang hidup pasti merasai mati. Serta setiap kehidupan itu pastinya akan menempuh pengakhiran. Dan itu adalah sunnatullah yang sudah ditetapkan dan kita semua akan melaluinya. Begitu juga dengan dunia ini. Ia semakin hampir dengan pengakhirannya. Dan salah satu tanda dekatnya kiamat adalah keringnya Sungai Furat. Berdasarkan kepada maklumat daripada Britannica menjelaskan bahawa Sungai Furat yang juga disebut sebagai Sungai Euphrates mempunyai kepanjangan 2,800 km dan ia adalah salah satu daripada dua bahagian sistem Sungai Tigris-Euphrates. Memperihalkan sungai itu di dalam geografi, Sungai Furat ini menaik sehingga ke Turki dan mengalir ke tenggara merentasi Syria dan melalui Iraq. Sungai itu terbentuk menerusi pertemuan Sungai Karasu dan Murat di tanah tinggi Armenia. Euphrates menuruni antara banjaran utama pergunungan Taurus ke dataran tinggi Syria. Ia kemudian mengalir melalui barat Iraq dan tengah untuk bersatu dengan Sungai Tigris. Lembahnya mempunyai pengairan yang banyak pada zaman dahulu dan banyak bandar-bandar yang besar. Sebahagian daripada runtuhannya masih lagi kekal memenuhi tebingnya. Dengan Tigris, ia mentakrifkan kawasan yang dikenali sebagai sejarah sebagai Mesopotamia. Sungai ini banyak memberi gambaran tentang hari kiamat dan ia berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud tidak terjadi hari kiamat itu sehingga Sungai Furat menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang berperang untuk merebutkannya, maka terbunuh 99 daripada 100 orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah orang yang terselamat itu. Hadis riwayat Muslim nombor 5152. Hadis ini jelas memberi gambaran bahawa perebutan bukit emas itu akan berlaku dan pertumpahan darah yang dahsyat akan terjadi kerana mahu merebut kekayaan berkenaan. Rasulullah SAW dalam hadis di atas menjelaskan bahawa daripada 100 orang yang bertempur, 99 orang akan mati dan hanya seorang sahaja yang hidup. Begitulah dahsyatnya perebutan harta berkenaan dan sebagai umat Islam, Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan kepada kita semua supaya tidak mengambil harta berkenaan walaupun sedikit. Sungai Furat adalah sungai terpanjang di Asia Barat, mengairi 3 buah negara iaitu Turki, Syria dan Iraq. Ia berpunca dari hiliran timur Turki, kemudian merentasi Syria, memasuki Iraq dan bertemu hulu Sungai Tigris sebelum berakhir di muara Syad Arab, pesisir Teluk Parsi. Sungai Furat bersama Sungai Tigris menjadi sumber air dan juga laluan penting, sehingga ke hari ini Furat masih lagi membekalkan air bersih kepada jutaan pengguna sekitar Asia Barat. Bukti sains juga menunjukkan bahawa sungai itu semakin mengering hasil daripada imej cerapan satelit daripada tahun ke tahun dan ini membenarkan sabda Nabi SAW berhubung pengeringan sungai berkenaan dan akan muncullah bukit emas yang akan menjadi rebutan. Laporan media juga banyak menunjukkan bahawa pada hari ini sungai berkenaan sudah mengering sedikit demi sedikit dan kini dikatakan sudah berada pada tahap yang kritikal. Terdapat juga ramalan daripada pengkaji barat bahawa sungai berkenaan akan mengering sepenuhnya menjelang 2040. Namun ia hanyalah sekadar ramalan, tetapi apa yang perlu diinsafi adalah pengeringan sungai berkenaan adalah bukti hampirnya kita kepada hari ini dengan pengakhiran yang sudah dikhabarkan oleh baginda Nabi SAW sejak lebih 1400 tahun yang lalu. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bermaksud,
Sudah dekat suatu masa di mana sungai Furat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari bilangan 6586 dan Muslim bilangan 5153. Melihat kepada semua bukti berkenaan, maka benarlah seperti peringatan serta panduan yang sudah diberikan oleh junjungan mulia Nabi Muhammad SAW berhubung insiden serta tragedi akhir zaman yang bakal berlaku. Namun, satu persoalan besar yang perlu dijawab pada hari ini adalah apakah kita sudah bersedia untuk menghadapi zaman kekalutan dan penderitaan berkenaan? Islam menganjurkan kepada kita supaya sentiasa bersedia dengan meningkatkan amal ibadah dan kembali kepada Islam sebenar berlandaskan kepada Al-Quran, hadis dan ikutan ulama muktabar. Sesungguhnya, pengakhiran untuk dunia ini pasti akan berlaku kerana perkara berkenaan sudah pun dinyatakan menerusi banyak firman Allah SWT yang mengingatkan tentang hari kiamat dan manusia yang akan diadili di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah akan datang kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, yakni dari barat. Apabila matahari terbit dari barat, maka orang ramai melihatnya, lantas mereka beriman seluruhnya. Maka itulah saat ketika iman seseorang itu tidak lagi bermanfaat bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu, atau yang belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari bilangan 4269. Oleh itu, tanda-tanda kecil hari kiamat sudah terlalu banyak di hadapan kita dan segeralah kita bertaubat memohon keampunan di atas dosa dan kesilapan yang telah dilakukan.